Aku rabiah daripada 6, bawa rabiah dalam bunga 7. Aku terbiasa berani pejam. Dalam tarbiyah ramai kena suluh. Ramai mi yang buluh pergi dunia, ramai dilebas beg. Aku tak tahu. Itu je lah. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum. Hi everyone, hi chillers. Dan kepada mereka yang dah lama hadir dalam Santai Chill, aku ucapkan terima kasih. Dan kepada mereka yang baru hadir dalam Santai Chill, jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Okay guys, so hari ni aku nak bercerita berkenaan dengan security ataupun jagalah, pagat lah orang panggil kan. So kisah ini disampaikan oleh seorang yang bernama Zul. So Zul ni adalah seorang security yang ditugaskan di sebuah sekolah yang agak tua jugalah kan, dekat satu negeri ni. Aku tak nak mention negeri mana. So macam kita tahulah kan, kehidupan seorang security ni macam-macam kisah seram yang ada kan. Kalau setakat kena ganggu kecil-kecil tu, itu perkara biasa ataupun dah kata sinonim dalam diri salah seorang security. So Zul ni ditugaskan dekat sekolah lama ni. So pada masa itu, pada tahun sekitar 2020 kan, Malaysia digempalkan dengan COVID-19. Jadinya semua sekolah diadakan tutup, termasuk sekolah asrama penuh. Dan pada musim KP ni jugalah kan, para security ni dirombak balik jadualnya kerana yalah sekolah kosong, tak ada penghuni. So jadinya diperketatkan sikit kawalan kan, supaya tidak berlaku kecurian. Musim-musim KP ni pun, walaupun COVID ada, pencuri tetap ada tau. Korang kena ingat benda tu. Jadi dia dirombak dan ditugaskan pada waktu malam, di mana shiftnya pada itu adalah dia berseorangan sahaja, tidak ditemani oleh rakan setugasnya. Dan pada malam tersebut, sekitar jam 12, si Zul ni pun macam biasa tugasnya menonda kawasan sekolah. Dia pun pada masa tu pun tanpa berfikir panjang, ambil lampu suluh, berjalan keliling sekolah. So selang beberapa blok dia jalan. Dan sampailah satu blok ni, dia lalu, dia terdengar satu bunyi ataupun alunan muzik gong. Dia macam tergamam. Malam-malam kot, siapanya nak main muzik gong dekat sekolah ni kan? Tak mungkin ada orang. Nak kata pelajar, memang mustahil pelajar ada dekat sini malam. Jadi dia pun ikut ke mana arah asalnya alunan muzik gong tu. Dia follow dan buka setiap pintu blok tu. Buka, tengok tak ada siapa. Sampailah dia terfikir, dekat hujung blok ni ada satu bilik kesenian. Kalau macam korang tahu kan, setiap sekolah pasti akan ada satu bilik kesenian kan, ditempatkan untuk selalunya pelajar untuk training main alat muzik, buat tarian dan sebagainya. So sekolah ni pun ada juga bilik kesenian tu yang meletakkan alat-alat muzik untuk pelajar-pelajar lah. Dan dia terfikir dekat situ lah kot. So dia pergi, dia berjalan, dan bunyi tu semakin kuat. Kedengaran bunyi gong tu, tang kan. Dia pun macam, kat sini lah kan bunyi ni. So mula-mula dia intai lah dekat tingkap sekolah ni. Dulu dia bukan tingkap yang sliding dan sebagainya, tingkap yang jenis buka macam tu kan. So dia intai, tolak sikit, tengok siapa yang ada dekat dalam tu.
nak dijadikan cerita, masa dia tengah tengok tu, dia terperasan satu susuk tubuh perempuan sedang menari dalam keadaan yang orang kata lemah gemalai kan. Dan kalau korang nak tahu, muzik yang dia dengar tu muzik iaitu Ulik Mayang. Kalau korang pernah dengar lagu Ulik Mayang tu, korang tahu sejarah lagu Ulik Mayang tu sebenarnya apa. Jadi dia dengar lagu Ulik Mayang tu, dia tengok perempuan tu menari dengan asyik yang Ulik Mayang. Aku tak tahu joget Ulik Mayang, so aku pun layan lah macam ni kan. Macam ni lah Ulik Mayang. Okay, dia layan, dia tengok. So Zul ni dia hayal dalam dunia penari tersebut. Dia tengok, dia sambil tengok. Dan masa dia tengah tengok tu, dia jadi macam, masa dia tengah tengok tu macam dia lost. Dia lost macam dalam dunia yang bukan dunia dia sendiri. Macam berada dalam dunia di sebalik alam mata. Macam tu lah cerita dia. So dia tengah, dia layan dan dia tersedar, ni dah malam ni, mana mungkin ada pelajar ataupun perempuan yang menari sorang-sorang dekat dalam bilik kesenian. Masa tu dia dah tersentak. Bila tersentak, makhluk tu pun berhenti menari. Dia berhenti menari, pam je. Dan Zul mula terkejut. Dia dengar ke apa yang aku cakap tadi? Jadinya masa makhluk tu berhenti dan serta-mertanya perempuan tu gelak sambil kepalanya pusing 180 darjah. Macam ni lah. Sekarang ni macam ni, kepala pusing ke belakang macam tu. Zul terkejut. Masa perempuan tu pusing kepala dia ke belakang, sambil perempuan tu hentak kaki macam ni, pang, sambil lidah dia terjelir dengan matanya merah. Zul terkejut dan mengucapkan istighfar, Astaghfirullahalazim. Dan masa Zul tu terkejut, perempuan tu pun masa dah pandang dia, terus start menari balik dengan keadaan gelak, dengan lagu yang sangat rancak, pam. Dan semakin dekat dengan Zul dekat tingkap tu. Dan tiba-tiba Zul dah macam orang kata, alah, nak kata high attack, bukan high attack, tapi mungkin perasaan takut lah kan. Sebab kan kau rasa takut, dia pengsan serta-merta dekat situ. Dia pengsan, jatuh. Dia tersedar selepas jam di telefonnya berbunyi. Maksudnya security ni akan set timing dia untuk dia ronda. So jam timing dia untuk ronda tu dah berbunyi, pam, dia baru tersedar. Aku ada dekat mana ni? Rupanya dia baru teringat yang dia dah pengsan dekat depan bilik kesenian tersebut. Dan apa yang buat dia rasa terkejut apabila bau harum ataupun bau bunga kemboja ada di tangan dia. Bau kemboja. Dan nampaklah ada helaian-helaian bunga kemboja yang sekitar badan dia. Dan start pada kejadian tersebut, keesokan harinya dia demam dan dia mengambil cuti beberapa hari. So itulah kisah pertama, kisah seram berkenaan Zul yang ditugaskan sebagai seorang security sekolah. Okay guys, ini adalah kisah seram kedua yang disampaikan oleh orang yang sama Zul. Tapi ini bukan kisah dia, tapi kisah kawan dia yang bertugas di sekolah yang lain. Jadinya kawan ni bernama Alif. Alif ni ditempatkan di sebuah sekolah di mana sekolah ni adalah sebuah sekolah berasrama. Jadinya seperti biasa, rutin Alif ni dia akan bertugas pada waktu malam dan akan meronda-ronda lah di sekitar kawasan sekolah. Dan selalunya apabila dia dapat shift malam, dia akan buka surah-surah lazim kan, pada waktu malam. Dan satu masa ni dia ditugaskan pada Khamis malam Jumaat. Macam korang tahulah kan, malam Jumaat santai adalah malam Kliwon. Jadinya malam Jumaat, selalunya orang Melayu kita akan tahu malam Jumaat ni adalah malam-malam yang banyak kata makhluk-makhluk halus keluar. Tapi sebenarnya bagi aku tak adalah makhluk halus keluar sebenarnya. Malam Khamis, malam Jumaat ni lebih kepada kita beramal ibadah lah. Sebab Jumaat tu adalah hari penghulu segala hari kan. Jadi ni
pada malam tersebut suasana agak sejuk. Maksudnya mungkin lah musim angin monsun. Aku pun tak tahu, dia tak bercerita kat area mana sekolah ni. Jadinya keadaan pada malam tersebut sangat sejuk dan menyebabkan dia rasa macam nak terkencing. Dan sebabkan dah tak tahan, dia pun berlari daripada pos kawalan ataupun pondok kawalan jaga tu, berlari menuju ke tandas. Dan sedang dia berlari menuju ke tandas, dia terlintas satu cermin yang berada di luar tandas lah. Selalunya kalau kau perasan, ada lah, kebanyakan sekolah dia letakkan satu cermin besar dekat depan tandas supaya murid-murid boleh guna kan, tengok kekemasan diri kan. Dan ni dia terperasan dekat cermin tersebut, masa dia tengah berlari melintas, dia terperasan cermin tu yang ada seorang budak kecil yang berada di atas bahu dia. Jadi masa dia dah melintas tu, dia terperasan macam ada seolah-olah seorang budak yang duduk di atas bahu dia. Dan dia macam tersentak sekejap, betul ke apa yang dia nampak ni? Jadinya dia pun berundur sikit ke belakang, tengok dekat cermin. Tengah dia berundur ke belakang tu, dia pusing perlahan-lahan kepala nak tengok dekat cermin. Betul ke apa yang dia nampak tadi tu ada budak? Apa lagi? Dia terus berlari guys. Dia berlari terkejut. Sebab apa? Sebab memang betul ada budak kecil yang bertengger dekat atas bahu dia, dekat cermin tu. Dan dia terkejut sambil dia berlari dan istighfar, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil berlari ke arah pondok pengawal yang dia duduk tu. Dia lari. Masa tu malam tu dia memang seorang ditugaskan, bukan 2 atau 3 orang, dia seorang. Dia berlari ke pondok tu, pam, dia kunci pintu dia dari dalam, pam, tutup tingkap sambil dia kuatkan surah lazim yang dia buka dekat radio pondok tu. Dia buka kuat, pam. Sambil masa dia dengar, dia berhenti di istighfar, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masa dia tengah istighfar tu dekat pondok sambil dengar surah lazim, dia buka kuat-kuat, tiba-tiba dia terdengar satu suara di tingkap pondok tersebut. Dan suara itu berbunyi macam, tolong slowkan, aku panas. Begitu. Dia dah menggigil. Guys, dia menggigil. Apalagi dia bangun pada kursi pondok tu, nak lari keluar pada pagar lah. Maksudnya nak keluar, lari, nak jauh daripada kawasan sekolah tu sekejap lah. Dia bangun, pintu pondok tu patutnya kunci daripada dalam, tapi tidak boleh buka. Seolah-olah pintu tu dikunci dari luar. Dia buka, sudah tak boleh buka ni. Tak boleh buka. Masa dia cuba untuk buka, keadaan semakin seram, di mana lampu pondok dia berkelip-kelip sambil mendengar bunyi cakaran di pintu pondok tersebut. Dia bunyi krak dekat pondok. Dan pada masa tu dia pun tak tahu macam mana Allah memberikan satu semangat untuk dia, untuk kuatkan diri dia untuk melakukan azan pada malam tersebut. Dia pun lakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia lakukan azan. Selepas dia lakukan azan, keadaan makin mengganas. Sampailah penghujung azannya, keadaan semakin pulih. So dia pun beristighfar banyak-banyak. Dan keadaan semakin normal kembali, dan makhluk tu tidak ada. Dan keesokan paginya, dia pun bercerita kepada jaga baru lah, jaga ataupun shift pagi lah, bercerita berkenaan kejadian malam tadi. Dia bercerita lah dekat Abang Zam ni kan, bang, malam tadi bang, saya kena ganggu dengan budak ni semua. Dia cerita pam buat Azam. Oh iya ke? Lepas tu si Alim tu tanya lah, sekolah ni keras sangat ke? Dan kalau korang nak tahu, sekolah ini dulunya adalah satu kawasan di mana satu blok tu dibina di atas tanah perkuburan lama. Dan belaklah kalau berlakunya kisah-kisah seram atau mistik pada malam tersebut. So itu adalah kisah seram yang kedua, iaitu berkenaan dengan security guys. Okay guys, ini adalah kisah seram yang ketiga yang disampaikan oleh Kak Ima.
Kak Iman ni merupakan seorang security di sebuah sekolah asrama penuh perempuan. Jadinya Kak Iman ni seorang jaga yang baik and baik. Dia sangat rapat dengan student-student perempuan lah. Jadi ni dia mengangkatkan student-student perempuan ni macam anak dia sendiri. Dan kebanyakan student-student perempuan ni pun banyakkan mengadu dan berkongsi cerita dan masalah lah kepada Kak Iman ni. Dan di sekolah ini Kak Iman sangat rapat dengan seorang pelajar yang bernama Alia. Alia ni dia dianggapkan sebagai anak dia sendiri lah. Sebab ni Alia ni tiada ibu, kematian ibu lah senang cerita dia. Dia dibesarkan tanpa seorang ibu. Jadinya Alia ni banyak berkongsi kasih sayang dengan Kak Iman ni. Dan Kak Iman ni pun melayani dengan sangat baik. Dan apa yang diceritakan oleh Kak Iman ni, Alia ni seorang yang perempuan yang sangat baik, sopan santun dan jarang nak melawan cakap-cakap orang tua. Jadinya si Kak Iman ni tidak tahu tau yang Alia ni sebenarnya mempunyai penjaga, atau lebih spesifik ni lah kan, saka yang menjaga dia. So padalah kejadian ni berlaku. So nak jadikan cerita, Kak Iman ni ditugaskan pada shift malam lah. Dan kejadian ni berlaku dalam sekitar pukul 12 atau pukul 1 lah macam tu. Kak Iman ni dia nak start ronda lah, ronda di sekitar kawasan hostel pelajar wanita. Jadinya semasa dia ronda, dia terperasan satu perempuan ataupun Alia ni dekat pokok. Dan Kak Iman ni pasti ini Alia. Dan Alia tu berdiri tegak menghadap satu pokok tau. Satu pokok tepat lah. Maksudnya Kak Iman ni nampak Alia ni daripada belakang dia. Jadinya Kak Iman ni pun tanpa berfikir panjang terus pergi ke arah Alia. Masa tu Kak Iman dia tak fikir tau ini hantu ke apa. Sebab dia dah biasa dengan persekitaran sekolah tu. Dan dia tak terfikir pun yang itu adalah hantu. Dan susuk tubuh Alia masa tu memang sebiji, memang Alia betul, bukannya hantu dan sebagainya. Jadi dia pergilah ke arah Alia ni sambil pegang bahu Alia ni. Pak, Alia, buat apa dekat sini nak? Dah malam ni, jom kita balik dom. Akak hantar kan. Jadinya si Kak Iman ni bawalah Alia ni balik ke dom dia sambil pegang tangan Alia. Dan masa Kak Iman tu pegang tangan Kak Alia ni, dia rasa tangan Alia ni sangat sejuk. Lalu pun Kak Iman ni pun nasihat dekat Alia ni, Alia, tak elok tau berembun malam-malam ni, nanti dapat penyakit. Tapi Alia senyap tanpa bercakap dengan Kak Iman ni. Dan masa tu si Kak Iman ni pun tak fikir apa sangat lah. Biasalah perempuan ataupun kadang-kadang lah mood perempuan kadang swing kan. Kadang dia okey, kadang tak okey kan. So jadi biasa budak-budak remaja. Jadi dia pimpin bawa sampai nak hampir ke kawasan dom Alia ni. Tiba-tiba si Alia ni berhenti sambil tarik tangan Kak Iman ni. Pam, dia tarik. Lepas tu Kak Iman ni pun berhenti. Jadinya Kak Iman ni tanyalah dekat Alia ni, kenapa? Dan Alia ni menunjuk tepat ke arah tandas perempuan tersebut. Dan Kak Iman ni pun cakap, oh, kamu nak ke tandas je? Okey, tak apa, Kak Iman temankan, jom. Jadi dia bawa lah si Alia ni pergi ke tandas. Dan masa tu pun si Kak Iman ni cakap lah, tak apa, kamu buanglah air dulu, Kak Iman tunggu di luar ni. Jadi dekat hampir 15 ke 20 minit jugalah Kak Iman duduk depan tandas perempuan ni. Tapi Alia ni masih tak keluar daripada tandas ni. Dan Kak Iman macam pelik lah. Sebabnya masa dia pegang Alia tadi untuk menuju ke dom, dia perasan yang muka Alia ni pucat, mungkin tak sihat. So dia jadi takutnya si Alia ni pengsan dekat dalam tandas. Jadinya Kak Iman ni pun panggil lah si Alia ni, Lia, buat apa tu? Lama sangat dah ni. Kamu okey ke tak? Jadi ni Alia ni tak cakap apa-apa. Tapi Kak Iman ni dah dengar satu suara, iaitu dengusan bunyi macam hembusan nafas sambil membuat sesuatu kat dalam tu. Dan Kak Iman ni macam pelik, apa yang Alia buat ni malam ni kat dalam tandas? Lepas tu si Kak Iman ni pun tanya lagi dekat Alia, kamu okey ke tak? Lepas tu Alia ni menjawab, aku lapar.
Kak Ima ni pun cakap lagi, kalau lapar, jom keluar, meh kita makan kat luar, akak masakkan Maggi. Maksudnya nak bawa si Alia keluar lah. Buat apa kalau lapar duduk dalam tandas kan. Jadinya si Kak Ima ni pun panggil lah Alia, Alia dah meh keluar. Tapi Alia ni tak keluar. Dan pada masa tersebut dia dengar bunyi macam ada orang selongkar tong sampah dekat dalam tandas ni. Dia macam pelik, apa benda yang Alia buat dekat dalam tandas ni. Jadinya dia tak berfikir panjang, dia terus buka pintu dan tengok apa yang dekat dalam ni. So masa dia buka pintu tandas tersebut, dia nampak Alia sedang mencangkung ataupun bercangkung di lantai, sedang menjilat beg wanita. Dan dia terkejut, Astaghfirullahalazim, Alia. Lepas tu si Alia ni pun toleh ke arah Kak Ima sambil senyum dan melompat ke arah sinki. Lompat atas sinki, dah bertinggi atas sinki tu. Dan Kak Ima ni pun terkejut tengok Alia ni boleh lompat dekat atas sinki ni. Lepas tu sambil tu istighfar lah si Kak Ima, Astaghfirullahalazim. Sambil tu juga makhluk tersebut menggelakkan Kak Ima. Dan kalau nak describekan muka raut wajahnya, muka dia seperti seorang lelaki tua yang matanya merah. Jadinya disebabkan dalam keadaan ketakutan, Kak Ima pingsan di dalam tandas tersebut. Dan selepas kejadian itu, Kak Ima disedarkan apabila keesokan paginya, apabila pelajar-pelajar semua dah bangun nak ke tandas dan nak siap-siap pergi ke sekolah semua. Dan pada masa itulah ramai pelajar-pelajar mengerumuni Kak Ima ni. Dan pada masa itu juga Alia pun ada. Dan mereka kejutlah si Kak Ima ni, Kak bangun, Kak bangun. Lepas tu Kak Ima ni pun bangun dan terkejut tengok Alia kat sebelah dia. Alia, kamu okey ke? Dan Alia tu jawab, saya okey je. Kenapa? Akak okey tak? Akak yang pingsan dekat sini. Dan dia macam terpinga-pinga, siapakah perempuan malam tadi yang dia bawa? So dia jadi pelik kan. So sampailah satu hari tu dia jumpa keluarga Alia ni dan bercerita berkenaan kisah yang pernah dialami oleh Kak Ima ni dekat keluarga ataupun ayah kepada Alia ni. Dan barulah si ayah Alia ni bercerita kenapa Alia ni dihantar ke asrama kerana keluarganya tak tahan diganggu oleh saka yang menjaga si Alia ini. So ini adalah kisah seram terakhir untuk Sukuliti. Dan kepada korang yang ada kisah seram, jangan malu-malu guys, share kepada kami. Kalau korang nak call pun boleh, korang nak bercerita pun boleh, tanya masalah just DM IG, FB dan email kami guys. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video kami. Bye bye.